Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam terakhir di kalangan imam 4 mazhab yang utama. Imam Hambali mempunyai perwatakan yang zuhud, budi pekerti yang mulia, kepintaran yang luar biasa dan juga mempunyai memori hafalan yang kuat. Walaupun Imam Hambali seorang yang miskin dan yatim sejak dari kecil, perkara itu tidak menjadi penghalang untuk beliau terus menuntut ilmu. Di usia 19 tahun Imam Hambali meninggalkan kota Baghdad dan pergi ke kota-kota lainnya untuk menimba ilmu, seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Yaman, dan Syam. Dalam pengembaraan tersebut beliau telah mendampingi pelbagai ulama besar seperti Ali bin Mujahid, Abdi ar-Razak bin Humam, Jarir bin Abdi al-Hamid, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf Yakub dan Imam Syafi'i. Sebagai seorang tokoh keilmuan Islam, pastinya Imam Hambali tidak terlepas daripada godaan dan ujian dari sekelilingnya. Cabaran yang paling hebat dihadapi beliau adalah pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mamun, Al-Mutashim dan Al-Wasik. Pada masa ini, fahaman Mu'tazilah telah berkembang dan menjadi mazhab rasmi negara. Mereka membawa tuntutan bahawasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Tuntutan bahawasanya Al-Quran itu adalah makhluk menjurus kepada maksud Al-Quran itu tidak bersifat kekal dan pasti akan binasa. Sedangkan, Imam Hambali mengakui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat kekal. Imam Hambali dipaksa mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun, tuntutan itu ditolaknya. Akibat pendapatnya itu, dia ditangkap dan dihadapkan kepada Khalifah Ma'mun. Imam Hambali dirantai dan dibawa ke bilik persidangan. Seorang pengawal kemudian tampil dengan membawa Al-Quran dan diletakkan di hadapannya. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Imam Hambali menegaskan. Akibatnya, Imam Hambali dipenjara dan diseksa. Setiap hari dalam penjara seorang pegawai disuruh menemui Imam Hambali supaya pendapatnya diubah. Namun, Imam Hambali terus bertegas dengan pendiriannya. Suatu pertemuan kemudian diadakan. Tujuannya untuk menghukum Imam Hambali. Berbagai-bagai peralatan seperti pedang, lembing dan cambuk disediakan. Jika beliau masih teguh dengan fahamannya, senjata itulah yang akan digunakan untuk menyeksanya. Namun, Imam Hambali masih bertegas. Beliau dicambuk. Pada sebatan pertama, Imam Hambali berkata, Bismillah. Pada sebatan kedua, beliau membaca, La haula wala quwata illa billah. Pada sebatan ketiga, beliau membaca firman Allah bermaksud, Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Kini sudah 29 kali Imam Hambali dicambuk. Akibatnya kulitnya terkupas. Darah mengalir. Ketika sedang dicambuk, Imam Hanbal merasa tali seluarnya terputus. Seluarnya sedikit demi sedikit menurun. Auratnya dirasakan hampir terbuka. Beliau segera mengangkat pandangannya ke langit. Bibirnya bergerak. Bisikan doanya dikabulkan. Tiba-tiba seluarnya yang tadi turun, naik semula menutup auratnya. Setelah dicambuk, beliau kemudian dibawa ke penjara. Pada 232 Hijriah, pemerintahan seterusnya diserahkan kepada Al-Mutawakil. Semasa beliau menjadi penguasa, beliau mengembalikan semula pemahaman yang sebenar. Beliau berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad. Beliau sefahaman dengan Imam Hambali sehingga kan beliau selalu menghadiahkan Imam Hambali dengan tawaran harta. Namun beliau menganggap perkara ini juga ujian baginya untuk membelokkan hatinya yang zuhud kepada cinta dunia. Demikianlah serba ringkas kisah-kisah penderitaan yang telah dilalui oleh 4 ulama yang tersohor. Semoga bermanfaat bagi kita semua.